Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Akmal bin Siddiq. Saya Jonathan bin Robert. Nomor ID 2023367643. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang masalah harga makanan di UiTM Semerahan pada tahun 2023. Seterusnya kita teruskan dengan penyataan masalah, yaitu harga makanan di UiTM. Baiklah, masalah pertama ialah kenaikan harga makanan di fasiliti atau kampus seperti kafeteria telah menjadi perhatian utama di kalangan mahasiswa. Yang kedua ialah mahasiswa terpaksa berjimat cermat bagi memastikan perbelanjaan bulanan mereka tidak terjejas. Yang ketiga ialah peningkatan harga makanan atas alasan terhimpit dengan kenaikan harga bekalan bahan mentah, khususnya ayam, telur, dan minyak masak. Yang keempat ialah segelintir mahasiswa terpaksa berjalan jauh untuk mencari makanan yang lebih murah berbanding dengan kafeteria di kampus untuk berjimat. Sebagai contoh, mahasiswa di UiTM Semerahan, khususnya pelajar lelaki di Kolej Mulu, terpaksa keluar ke Aiman Mall maupun di Desa Ilmu untuk mencari makanan yang lebih murah disebabkan oleh makanan yang terlalu mahal di Cafe Mulu. Baiklah, yang terakhir ialah terdapat pelajar yang memilih untuk langkau makan pagi dan tengah hari dan hanya makan pada waktu malam saja. Hal ini disebabkan karena uang yang mereka ada tidak mencukupi untuk menampung makanan pagi dan tengah hari mereka. Oleh sebab itu mereka hanya makan pada waktu malam saja. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Kita beralih kepada faktor-faktor harga makanan di UiTM mahal. Faktor yang pertama adalah harga makanan tidak mengenai harga porsi. Hal ini dikatakan demikian kerana berkemungkinan harga makanan mahal disebabkan harga sewaan tempat menjual yang mereka sewa itu agak mahal, dan ini akan mempengaruhi harga makanan tersebut. Contohnya, seandai mereka menjual makanan itu dengan harga yang rendah, sudah semestinya ia tidak akan mendatangkan keuntungan kepada penjualan mereka. Dan dari aspek lain pula, kos upah dan kos pengangkutan juga memainkan peranan dalam kenaikan harga makanan. Pertanyaan yang kedua bagi faktor makanan mahal di UiTM. Soalannya berbentuk, adakah anda rasa kebersihan makanan di UiTM terjamin? Dalam pertanyaan ini, persentasaan yang tertinggi adalah responden memilih tidak setuju, iaitu dengan persentasaan 54%. Faktor ini berkemungkinan disebabkan oleh pihak penjual yang tidak mementingkan aspek kebersihan dalam penjualan makanan mereka. Contohnya, tempat makanan yang tidak bertutup, sudu yang kotor, pinggan yang kotor, dan yang lain-lain. Hal ini menyebabkan responden lebih memilih tidak setuju mengenai kebersihan makanan di UiTM. Soalan yang ketiga bagi faktor-faktor makanan mahal di UiTM adalah berbentuk menu yang sentiasa berubah-ubah. Di pertanyaan ini, pelajar lebih memilih tidak setuju dengan peratusan 46%. Pelajar memilih tidak setuju kerana makanan di UiTM tidak berubah-ubah dari permulaan SEM hingga ke akhir SEM. Contoh makanan adalah ayam goreng, sayur campur, dan ayam masak merah. Hal ini menyebabkan pelajar jemu dengan makanan yang sama setiap hari. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf bin Arjasnya, nombor matriks 20233653635, dan saya akan menerangkan analisis faktor-faktor masalah harga makanan di UiTM Semerahan 1. Analisis, adakah anda pernah menjumpai makanan yang mempunyai lalat atau serangga lain? Sebanyak 46% responden bagi sangat setuju dan 54% responden bagi setuju. Untuk analisis, adakah anda setuju bahawa tidak pernah melihat benda asing dalam makanan yang dibeli? 8% responden untuk sangat setuju, 4% responden untuk setuju, tidak pasti 23% responden, tidak setuju sebanyak 50% responden, dan sangat tidak setuju sebanyak 15% responden. Harga makanan yang mahal dapat memberikan kesan negatif kepada pelajar.
Kesan yang pertama ialah gangguan konsentrasi kepada pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar perlu memikirkan keperluan kewangan untuk membeli makanan dan ini boleh menyebabkan mereka kurang fokus kepada pembelajaran seharian kerana perlu memikir cara untuk mengasingkan kos untuk makanan dan kos untuk barang-barang yang lain. Seterusnya, kurangnya nutrisi. Kurangnya nutrisi ini menyebabkan pelajar tidak dapat mencukupi nutrisi daripada makanan kerana harga makanan yang mahal yang diletakkan oleh pengusaha kantin. Seterusnya, meningkatkan stres. Masalah kewangan ini sangat berkaitan kepada makanan dan boleh meningkatkan stres kepada pelajar kerana jika mereka kurang makan, mereka akan terasa lapar dan stres dalam pada masa sama dan ini juga dapat mengganggu kepada pembelajaran mereka kerana mereka tidak mencukupi nutrisi, tidak mencukupi tenaga pada seharian tersebut. Kesan seterusnya ialah penyusutan pilihan makanan. Contohnya, pelajar mungkin cenderung memilih makanan yang kurang berkualiti atau tidak seimbang nutrisinya kerana faktor kewangan. Seterusnya, yang keempat ialah impak kesihatan jangka panjang. Hal ini disebabkan pola pemakanan yang tidak seimbang boleh membawa kepada masalah kesihatan jangka panjang seperti kekurangan vitamin dan mineral. Yang terakhir ialah pengurangan produktiviti. Pelajar mungkin kurang produktif jika terpaksa menghabiskan banyak masa dan tenaga untuk mencari makanan yang terjangkau. Keadaan ini boleh menyebabkan impak serius terhadap kesihatan dan kebolehan pembelajaran pelajar.